Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam ini. Insya-Allah kita sambung kuliah-kuliah kita yang lalu, yang mana secara umumnya insya-Allah malam ni kita akan bicarakan berkenaan dengan rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang makhluk Allah yang amat disayangi oleh penduduk langit dan bumi, yang amat kita cintai, yang amat kita rindui. Tiap apa yang berlaku di sekeliling baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, orang buat kajian. Hebat mana makhluk di dunia ni sekalipun tak ada orang sampai nak kaji peluh dia bagaimana, berjalan dia bagaimana. Tapi baginda Nabi SAW ni setiap sesuatu yang berlaku pada Rasulullah akan dikaji dan akan diteladani. Sebab tu malam ni kita tengok berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah SAW. Yang kita nak sebut satu persatu insya-Allah takat mana yang sempat, tak sempat insya-Allah kita sambung pertemuan yang akan datang. Iaitu berkenaan dengan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ni maknanya segala para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicarakan tentang seorang ummul mukminin. Ini. Jadi biasa tuan-tuan, Rasulullah ini adalah Rasul. Rasul itu adalah manusia. Bila manusia itu bersifat sifat manusia yang kita semua boleh ikut. Contoh Rasulullah berkahwin, ada anak, ada cucu. Kita pun berkahwin, ada anak, ada cucu. Rasulullah sakit, kita pun sakit. Sebab itu sifat harus bagi Nabi ialah bersifat dengan sifat manusia. Kerana tu tuan-tuan, Allah Ta'ala utuskan manusia untuk manusia supaya dicontohi, diikuti oleh manusia. Tidak disuruh malaikat untuk dicontohi oleh manusia. Tak mampu kita nak ikut malaikat ni. Bukan makan, bukan minum, bukan ada anak isteri, tak ada. Maka tiap kaum Allah Ta'ala utuskan atas muka bumi, ada seorang Rasul yang merupakan manusia juga. Hidup, mati, sakit, sama. Tapi pangkat martabat tu berbeza. Rasul pun wafat juga tuan-tuan. Sebab tu masa wafatnya baginda, sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kewafatan tu dah hampir-hampir nampak terang sangat dah. Sampai rakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tenangkan para sahabat waktu itu, sampai tak larat pun Rasulullah bangun duduk atas mimbar sebut. Rasulullah tanya mana rasul-rasul yang sebelum dia, sebelum baginda. Sahabat bukan tak tahu, sahabat semua tahu, rasul dulu pun semua wafat belaka. Maka kata Nabi, aku pun wafat juga dan kalian pun wafat juga. Kita semua pun meninggal juga. Tak lama dunia ni, darul fana bukan darul baqa. Kita tengok sikit berkenaan dengan orang-orang hebat ini. Para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, wanita-wanita hebat pilihan. Yang pertama siapa? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ini wanita hebat, manusia hebat ni tuan-tuan. Khadijah adalah isteri Rasulullah sebelum hijrah. Isteri pertama Nabi. Dan Nabi tak pernah berkahwin dengan wanita lain selama mana perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Pada saat umur Rasulullah 25 tahun, baginda mengahwini Khadijah sedangkan ia berumur 40 tahun. Dari Khadijah baginda mendapat anak putera dan putri. Dan
kita tengok sikit berkenaan dengan Khadijah binti Khuwailid ni. Bila kita sebut Khadijah ni, bagaimana yang kita bayangkan tuan-tuan, bagaimana yang tergambar di fikiran kita. Maka bila kita nak gambarkan Khadijah ini, biarlah kita gambarkan berpandukan hadis ataupun berpandukan sirah. Yang mana Khadijah ni bukanlah calang-calang wanita, bukan calang-calang orang. Dia wanita terhormat, wanita mulia daripada keturunan mulia, keturunan Quraisy juga. Ini waktu ni tuan-tuan, dia pincang ni maknanya masyarakat teruk, masyarakat tengah perangai teruk waktu ni, poya-poya kan, lelaki perempuan berselepel-seran ni biasa berpoya. Rasulullah pun waktu ni masih muda, belum lagi menjadi rasul. Tapi keadaan masyarakat masa tu memang teruk. Bunuh anak, berzina, minum arak, berjoli, biasa. Ni geng-geng businessman, businesswoman ni. Ini biasa punya kerja. Tapi Khadijah ni, walaupun pada zaman tu, masa tu dia tak terlibat dengan semua tu, sedangkan dia seorang businesswoman, keturunan dia kaya, dia wanita mulia. Sebab tu Khadijah ni juga tuan-tuan, dia orang kata apa, ada gelaran-gelaran dia sendiri. Kalau kata zaman tu orang lelaki ni meniaga, Khadijah dia tak pergi duk campur sekali, tak pergi duk join sekali. Tahu puak-puak ni memang tak boleh pakai, tak boleh harap. Jadi Khadijah ni punya bijak, perniagaan dia yang dibawa pergi ke Syam tu, suruh orang lain yang bawa. Suruh orang lain bawa, kemudian dia hantar satu orang pembantu dia pergi ikut dia ni. Nama dia Maisarah. Maisarah ni lelaki, bukan perempuan. Jadi Maisarah ni biasa dah ikut. Orang ni bawa dagangan Khadijah, dia ikut. Orang tu bawa, dia ikut. Ni nak bezakan nanti dengan orang yang bernama Muhammad yang bawa barang dagangan ni nanti ni. Jadi Khadijah ni tuan-tuan, anak kepada Khuwailid. Khuwailid ni pula satu orang ternama di Mekah tu. Dia pernah pertahankan Kaabah ni daripada dirampas. Ada Hajar Aswad ni dirampas oleh Tabak ni satu masa, satu ketika dululah. Dia saudagar juga. Jadi kekayaan ni turun kepada anak Khadijah ini. Khadijah sebelum tu dulu dia pernah kahwin dengan seorang suami. Yang pertama nama Atik, yang kedua Hindun, meninggal dunia. Dan Khadijah ni tuan-tuan digambarkan satu orang wanita, kita panggil janda lah, janda yang jadi kegilaan orang waktu tu. Rupa ada, cantik, kaya pula, keturunan ternama, memang jadi rebutan. Pak-pak Arab saudagar waktu tu jadi rebutan. Tapi dia tak peduli. Sebab tak boleh pakai semua tu, tengok perangai memang teruk. Biasalah kan, biasalah tuan-tuan pun tahu keadaan macam mana. Jadi dalam keadaan tak boleh terima keadaan masyarakat waktu tu, dia pelihara kehormatan dia. Dia jaga maruah dia. Ini Khadijah ni sebelum kahwin dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada beberapa gelaran untuk Khadijah ni, gelaran julukan nama untuk dia. Sebelum bergelar isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama orang panggil dia At-Tahirah. Maknanya yang suci. Suci dari sudut mana? Jadi keadaan masyarakat yang perangai tak berapa nak betul waktu itu dari sudut moralnya, sedangkan dia ni terpelihara, dia jaga diri dia daripada benda-benda yang tak elok. Maka orang panggil dia At-Tahirah, yang bersih, yang suci. Daripada bergaul dengan peniaga-peniaga lelaki, dia tak pergi dok join sekali. Dia wakilkan saja lelaki pembantu dia, hampir join dengan depa tu, tolong bawa barang aku pergi. Carilah siapa-siapa tolong bawa. Keuntungan buat balik, bagi upah. Yang kedua, dia dikenali Sayyidatun Nisa Quraisy. Sayyidatun Nisa Quraisy. Maknanya apa dia? Putri bagi Quraisy. Quraisy ni besar, satu jalur keturunan yang besar. Dan Khadijah ni dinobatkan sebagai putri bagi Quraisy. Quraisy ni sebenarnya nama orang tuan-tuan, nama orang.
Nama sebenarnya Fihir. Ia ini moyang baginda Nabi SAW. Nama dia Fihir. Tapi Fihir ni dia ada satu nama lain lagi, nama Quraisy. Dan Quraisy ni lah orang panggil keturunan Quraisy. Dia orang Arab macam tu, dalam satu jalur keturunan tengok siapa yang paling hebat, yang paling terpengaruh, berpengaruh, maka disandarkan kepada dia. Keturunan Quraisy, Bani Hashim. Jadi bila macam tu, itu gelaran sebelum Islam. Bila dah kahwin dengan baginda Nabi SAW, ni dok ada hampir dok ada 11 orang ni. Dok ada 11 orang isteri Rasulullah SAW. Insya-Allah kita nak cerita satu persatu. Malam ni ambil Sayyidatina Khadijah dulu. Kan? Jadi bila kita tengok macam tu, itu gelaran tadi sebelum Islam. Sayyidatun Nisa'i Quraisy, kemudian At-Tahirah. Bila Khadijah ni dah kahwin dengan Rasulullah, maknanya dah beriman, diberi gelaran lagi Sayyidatun Nisa Al-Alamin. Allahu Akbar, putri wanita alam ini, dunia ini. Yang kedua Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, yang ni paling tinggi, paling mulia tuan-tuan. Penghulu, ketua bagi wanita ahli syurga, Khadijah. Allah, ini kita nak kata apa lagi? Ini Khadijah ni. Rasulullah tuan-tuan amat terkesan dengan Khadijah ni, terkesan. Pengalaman hidup beberapa tahun dengan Khadijah ni amat memberi kesan pada baginda Nabi, sampai Khadijah ini meninggal dunia pun Nabi sebut lagi nama Khadijah ni. Terkenang-kenangkan Khadijah ini. Kenapa? Akan kita tengok kenapa. Tunggu, jangan ke mana-mana. Jadi sebab yang pertamanya Rasulullah sayang sangat Khadijah ini. Khadijah ni lah orang yang pertama beriman, yang pertama sahut seruan. Akhir bila umur 25 Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, kan? Bila mana Khadijah ini dalam keadaan masyarakat waktu tu teruk, nak cari orang yang boleh percaya ni payah nak jumpa. Jarang-jarang nak ada, kadang-kadang je boleh jumpa. Dalam keadaan perangai yang teruk tu, tiba-tiba orang Mekah ni duk sebut ada satu orang pemuda digelar Al-Amin, nama dia Muhammad. Orang sembang, orang bercerita Muhammad ni memang orang jujur, orang baik, tak menipu, hormat orang tua. Bahkan kalau ada masalah, Muhammad ni lah tempat orang buat rujukan. Nak settle masalah pun Muhammad lah orang cari. Sampai kadang-kadang nama Muhammad tu jarang disebut. Orang sebut apa? Orang sebut Al-Amin. Al-Amin ni makna orang yang dipercayai, yang sangat dipercayai. Jadi Khadijah pun dia duk fikir. Zaman dalam keadaan masyarakat yang teruk perangai ni, tiba-tiba satu orang menjadi sebutan. Jadi dia rasa ini peluang aku. Peluang apa ni? Peluang nak suruh orang ini bawa barang aku pergi berniaga. Nak tengok orang-orang kata jujur, yang orang kata baik, aku suruh dia pergi berniaga. Maka buatlah, buat satu perbincangan. Rasulullah bawa barang dagangan Khadijah. Macam biasa juga Khadijah dia akan hantar pembantu dia, kamu follow sekali, ikut sekali. Namanya Maisarah. Pergi berniaga di Syam, duduk tak lama, balik bukannya rugi, untung. Untung. Jadi dia dah rasa something dah. Lain macam kali ni, balik awal untung pula tu. Dia pun tanya pada Khadijah, pada Maisarah pembantu dia yang biasa memang ulang-alik ikut sebelum ni. Maisarah kata macam satu benda yang impossible. Macam satu benda yang orang kata pelik bagi aku tak pernah tengok selama ni keadaan yang begini. Yang selama ni aku tolong bawa barang tuan pergi berniaga, tak sama macam ni. Yang pertama duk tengok unta yang bawa barang dagangan tu, no hal, tak ada masalah. Tak ada mengadu sakit lutut apa semua, tak ada. Sebelum ni banyak nak rehat R&R singgah sana sini. Yang kedua, penyamun pun tak ada time tu. Salah satu job pekerjaan zaman tu tuan-tuan,
yang malah bercucuk tanam, tak nak tanam kurma, tak nak bela kambing, tak nak bela unta, kira rompak lah macam penyambung terbus 40 orang lebih kurang lagu tu lah. Duk tunggu di batu-batu, nampak orang rompak. Kali ni pergi cantik punya jalan. Penyamun pun tak ada, kata masyarah. Kemudian yang aku kagum, kata masyarah, time meniaga tu. That masa meniaga di Syam tu, laku. Orang suka datang membeli dengan wajahnya yang senyum, tegur orang, jujur. Barang sold out, habis niaga. Orang lain tak habis lagi, yang kamu punya wahai Khadijah sudah habis. Balik dengan keadaan yang seronok, rasa macam laju. Masyarakat kata Khadijah rasa macam satu benda yang luar biasa. Jarang nak jumpa orang macam ni. Maka dia perasaan yang kedua pula, inilah orang yang sepatutnya jadi suami aku. Lalu dia pun tak tunggu lama, suarakan keinginan bapa saudara, jumpa sama bapa saudara, buat satu ni, maka bertunang. Kemudian kawinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Yang sayang sangat Rasulullah pada Khadijah ini. Yang pertama sebab Khadijah inilah orang yang pertama sahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila kahwin dengan Rasulullah macam biasalah, ada berkahwin, bersuami isteri, ada anak gitu gini. Khadijah dia tak tunjukkan taat sedia pada Rasulullah, itu luar biasa. Mula-mula kehidupan tak teruk sangat lagi. Kehidupan normal macam orang biasa, orang Mekah kahwin. Semua orang suka sebab Khadijah orang mulia, Rasulullah orang jujur. Yang jadi mula konflik, yang mula orang tak suka tu waktu mana? Waktu umur Nabi 40 tahun. Waktu Nabi dilantik, waktu Muhammad dilantik menjadi Rasul. Time tu orang mula tak suka. Terpalit sekali dengan Khadijah binti Khuwailid. Yang tak suka dulu habis, yang suka dulu habis, semua jadi tak suka. Umur Rasulullah 40 ni, bila tengok keadaan masyarakat yang teruk, kan, maka Rasulullah pergi duduk di Gua Hira, bertahanus di gua. Duduk dalam tu beribadah ikut cara ibadah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu berlakulah datangnya Jibril alaihi salam, tuan-tuan, datangnya Jibril. Yang berlakulah kisah semua kita pun tahu. Jibril suruh baca Iqra, yang Nabi kata ma ana biqari, aku tak boleh baca. Bila Jibril peluk dengan kata sampai rasa Rasulullah rasa sebab sesak nafas, Rasulullah balik dalam keadaan gemetar. Jumpa dengan Rasulullah dengan Khadijah. Orang Khadijah yang pertama jumpa, Khadijah yang mententeramkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di gua tu bertahanus, berkhalwat itu, Khadijah ni yang bagi support moral. Khadijah yang pergi hantar makanan. Kadang-kadang Nabi balik. Ini tuan-tuan. Maknanya bagi semangat kerja suami. Dia tak pernah merungut ketika mana Nabi berulang ke gua. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang paling special yang orang lain tak dapat, wanita lain tak dapat, Khadijah ini dia mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan salam daripada Jibril, kirim salam pada dia. Maknanya kirim salam Allah bukan macam kita kirim salam sama kita. Rahmat Allah kepada dia. Sebab mulianya dia ni Khadijah ni, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mana Rasulullah duduk di gua sedang bertahanus, Khadijah ni datang hantar makanan, hantar bekas. Jibril datang. Jibril kata apa? Daripada Abu Hurairah, ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam gua Jibril datang berjumpa dengan Nabi. Ini kali kedua kali, bukan kali pertama lah. Faqala ya Rasulullah, hazihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun.
Kata Jibril, wahai Rasulullah, ini Khadijah akan datang kepadamu membawa bekas. Dalam bekas itu ada makanan, ada hidangan, dan ada minuman untuk kamu, wahai Rasulullah. Dia kata apa? Fa'iza hiya atatka faqra'u 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Nanti apabila Khadijah ini datang, wahai Rasulullah, sampaikanlah salam. Allah mengirim salam kepada dia, dan daripada aku juga kirim salam. Maknanya rahmat Allah kepada dia, wanita yang berjasa. Itu. Wa basyaraha bi baitin fil jannah, dan bagilah kabar gembira kepada Khadijah itu dengan dia akan dibina sebuah rumah ataupun kita kata mahligai di syurga. Kata Jibril, min qasabin, daripada emas, wala sakhabin wala sakhabah fihi wala nasabah, yang dalam syurga tu tidak ada bising dan tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi susah payah macam kita hidup di dunia ni. Kita hidup di dunia susah payah, tuan-tuan. Terbatas perbuatan kita. Kadang-kadang kita rasa bising, kita rasa runsing, libang libu, gudah gulana, semua ada, semua tak kena. Dalam syurga semua tu tak ada. Tak ada bising, tak ada, kan? Tak ada dengar bunyi enjin kereta, enjin lori susah payah, tak ada dah. Cuma ada seronok, tenang demi tenang, ketenangan sepanjang masa. Ini khabarkan kepada Khadijah, itu yang dia dapat nanti, sebuah mahligai di syurga. Tuan-tuan, siapa dapat, tuan-tuan? Belum mati lagi dah dijanjikan syurga. Ini Khadijah. Ini. Itu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Rasulullah ni balik, permulaan yang jumpa malaikat tu, Rasulullah gementar. Khadijah ni lah tenteramkan Nabi. Apa berlaku ni? Maka Nabi pun cerita dalam keadaan apa yang berlaku. Khadijah pun dia bukan tahu apa yang berlaku pada suami dia ni. Yang dia tahu, suami dalam keadaan gementar, resah, gelisah. Patut aku tenteramkan dia. Aku isteri. Yang tu dia buat. Tenteramkan suami dalam keadaan resah, gelisah, gementar tu. Maka Rasulullah pun cerita dalam gua tu apa yang berlaku. Khadijah nak terangkan apa, dia pun bukan ada ilmu bab-bab tu. Tapi Khadijah kata tak apa, aku ada seorang. Dia cari jalan juga nak menghilangkan kerisauan suami ni, apa cara sekalipun. Khadijah kata, aku ada seorang sepupu. Sepupu ni nama dia Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupu dia. Waraqah ni umur tua dah. Umur lanjut usia, dan ada yang mengatakan mata pun telah buta. Waraqah ni pula dia alim kitab Taurat dan kitab Injil. Dia kata, barangkali sepupuku ini boleh terangkan apa yang berlaku kepadamu ni, wahai suamiku. Moh kita pergi berjumpa. Pergilah jumpa. Pergi jumpa, berdua pergi jumpa Waraqah dia cerita, bila Rasulullah cerita satu persatu daripada gua apa yang berlaku di peluk Jibril, maka Waraqah berkata apa? Apa yang berlaku kepadamu ini, wahai sepupuku. Dia panggil sepupu lah, dah kahwin dengan sepupu. Telah berlaku kepada Nabi sebelum kamu. Maknanya kamu menjadi Nabi. Dan andainya, kata Waraqah, andainya aku umur panjang, ketika mana kamu diusir oleh kaummu, akulah orang yang akan membentengimu. Aku yang akan jadi defend orang pertama. Tapi belum sempat sampai masa tu dia mati. Jadi timbul persoalan, siapa yang nak usir Nabi ni? Khadijah pun orang kata apa, memikir juga. Sedangkan Muhammad ni satu orang yang orang disayangi orang. Orang sayang Muhammad, Muhammad sayang kepada orang. Orang ada masalah, orang bernama Muhammad ni lah yang tolong. Orang susah, orang miskin, Rasulullah Muhammad ni tak pernah sombong dengan semua orang. Adakah dia nak dihalau? Kata Waraqah, ya. Seperti mana Nabi-Nabi dahulu.
kaumnya akan usir, akan halau, begitu jugalah dengan kamu. Memang betul lah tuan-tuan. Apa yang orang Mekah tak buat dekat Nabi? Macam-macam dia membuat. Itu. Habis dekat situ kita tengok sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada isteri yang pertama ni, pada isteri yang pertama ini, sampaikan bila mana meninggal dunianya Abu Talib. Yang baginda saya, mak dah meninggal, ayah dah meninggal, tok dah meninggal, tok wan dah meninggal. Yang betul-betul rapat waktu itu Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid. Ini Abu Talib pula meninggal dunia. Sedih sebab tak dapat sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak lama juga, selang berapa bulan tuan-tuan, Abu Talib meninggal, orang kafir Quraisy dah naik kepala dah. Dia buat macam-macam. Tapi ada limitnya lagi, ada hadnya lagi. Kenapa? Khadijah binti Khuwailid ada, ini orang ternama. Nak buat tak betul, tak boleh. Khadijah bukan orang calang-calang. Kemudian wafat Khadijah, meninggal dunia pula Khadijah. Waktu ni tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbi. Bayangkan sifat manusia. Dua orang yang disayangi pergi saat amat-amat diperlukan. Tu lepas tu pergi ke Taif. Taif pula dipulaukan, dihalau. Bukan orang lain, diusir. Sebab tu Allah Ta'ala kurniakan Isra' Mi'raj, bagi Nabi tenang naik ke atas. Ya, itu. Tak apa, yang kita nak fokuskan dekat Khadijah binti Khuwailid ni. Bila begitu, bila masa wafat meninggal dunianya Khadijah, Rasulullah tak kahwin lagi. Setahun lebih lepas daripada tu baru kahwin. Ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dah berkahwin dengan wanita selepas daripada Khadijah ini, tapi di mulut tetap juga menyebut Khadijah, ya. Kenangan pertama dengan orang pertama ni memang tak boleh dilupakan. Lebih-lebih lagi insan makhluk yang bernama Khadijah binti Khuwailid ini, yang asalnya businesswoman, harta banyak, duit banyak, semua tu dia guna untuk bantu suami dia dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Dia tak berkira langsung. Sampaikan nak cerita tentang keadaan sayangnya Rasulullah pada Khadijah ini, satu ketika yang ni Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu. Aisyah ini isteri Rasulullah yang paling muda. Nanti akan tiba giliran Aisyah pula. Dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza zakara Khadijata asna alaiha fa ahsana as-sana'. Dia kata Aisyah bagi tahu dalam hadis tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, benda-benda yang berkaitan rapat dengan Rasulullah, keadaan ibadah Rasulullah, peribadi Rasulullah yang orang lain tak nampak kecuali orang dalam rumah Rasulullah saja yang nampak. Di antaranya yang banyak bagi tahu ini Aisyah radhiyallahu anha lah. Ataupun pembantu Nabi yang dema ni benarkan masuk ke rumah Nabi, contoh macam Abu Firash dan Anas bin Malik. Mereka ini kemuliaan mereka ini. Yang paling dekat Rasulullah ni Aisyah lah. Yang bagi tahu Rasulullah sembahyang mengkak-mengkak kaki apa semua pun Aisyah lah. Ini Aisyah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kata Aisyah, bila menyebut cerita, bila time Nabi ni bercerita tentang Khadijah, fa ahsana sana'a, Nabi akan puji sungguh-sungguh. Isteri mana tak cemburu tuan-tuan? Cemburu ni biasa, memang perasaan manusia, tapi dia ada limit dia. Qalat, maka faghirtu yauman, Aisyah kata aku pun rasa cemburu. Asyik Khadijah, faghirtu, aku cemburu. Yauman makna pada satu hari aku cemburu. Fakultu, aku pun berkata, ma aksara ma tazkuruha hamra as-sirqi qad abdalaka Allahu qad azza wa jalla biha khairan minha.
Aisyah pun mencelah lah. Bila Nabi duk sebut baik sangat pasal Khadijah ini, Aisyah pun mencelah. Dia kata apa? Dia kata, apalah, dia kata apa? Ma aksara ma tazkuru, apalah yang disebut baik sangat ni tentang satu orang wanita yang tua, yang dah tak ada dah pun, yang dah meninggal dah pun. Qad abadalakallahu azza wa jalla biha khairun minha. Qad, dia kata qad, maknanya sesungguhnya Allah dah ganti dah pun dengan Khadijah yang dah meninggal dunia tu, ni dengan yang lebih baik lagi daripada dia. Khadijah kata, biasalah orang muda dia kata dia better than Khadijah lah, kononnya begitulah, nak bagi faham. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikan aku ini seorang pun yang lebih baik daripada Khadijah. Rasulullah memang cukup tera, cukup pandai dalam ambil hati para isteri, tuan-tuan. Rasulullah tak pernah merendahkan isteri itu, memuliakan isteri sana. Yang sana disebut baik, yang sini pun sebut baik. Kita kadang-kadang bercakap sebab tu. Yang sana yang puji, yang sini dia tak puji. Gitu masalahnya. Ini. Itu. Bukan kita, tuan-tuan lah, kita tu termasuk saya. Dia kata Allah tidak menggantikan pun yang lebih baik daripada Khadijah ini. Pasal apa? Kenapa? Apa yang lebihnya? Yang ni yang menyebabkan Nabi dalam hadis ini, Nabi sayang sangat Khadijah ini. Dia kata apa? Rasulullah sebut, qad amanat bi iz kafara bin nas. Dialah, Khadijah itulah orang yang pertama beriman kepada aku, percaya apa yang kau bawa, dalam keadaan manusia lain mendustakan waktu itu. Ini Khadijah orang pertama, the first woman, orang pertama. Tak ada sanksi langsung, tuan-tuan. Tak ada nak tengok dulu, nak fikir dulu, iya ke laki aku ni. Tak. Apa nak tunggu lagi? Sebelum kahwin lagi dah tahu dah Muhammad ni bagaimana orangnya. Udah tahu perangai macam mana, belum kahwin lagi. Jadi apa nak perlu benda yang impossible? Tak ada pun. Tak ada benda yang tak betul. Sebanyak kuat perkahwinan, tak jumpa yang tak elok pun. Jadi bila Rasulullah bagi tahu keadaan ngajak beriman, nak tunggu apa lagi? Ini qad amana, dia kata apa? Qad amanat bi iz kafara bin nas. Dia orang yang pertama beriman waktu orang lain tak beriman, orang lain belum mau nak beriman. Dia perangai orang waktu tu, tuan-tuan, dapat dilihat dalam tafsir juzuk amma. Perangai orang Arab ni waktu mula-mula Nabi ajak beriman, ada yang terus beriman, ada yang tunggu dulu, ada yang nak tengok bukti, ada yang minta dalil. Yang kata Nabi cerita tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka, mana? Tanya mana dia? Semua nak tengok depan mata. Ada yang terus beriman, ada yang jenis ikut pak turut. Kalau ketua kami beriman, kami ikut. Yang jenis ni 3 golongan. Yang terus beriman, yang terus ambil keadaan diam, senyap, nak tengok dulu, tunggu dulu. Yang ketiga, kalau kata bos kami masuklah, kami berimanlah, macam tu. Ini yang kelangan yang mula-mula, yang tak tanya banyak, tak soal banyak ni, tak ramai. Dan yang paling pertama Khadijah binti Khuwailid. Barulah disusuli Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian lagi ada lagi lah, Abu Zar Al-Ghifari, Sa'ad, macam-macam ramai lagi lah. Tapi yang mulanya Khadijah binti Khuwailid lah. Dan kita fokus malam kita ni pun Khadijah ni. Kita nak kenal malam ni yang duk sebut Khadijah. Rupanya baru kita tahu bukannya orang biasa. Perjuangannya luar biasa, mujahadahnya tinggi. Ini. Kemudian wa wasatni bimaliha iz harramanin nas. Dan dialah yang memberi hartanya itu waktu orang lain menegahkan harta kepadaku untuk perjuangan agama ni. Daripada satu orang business woman yang berjaya, duduk di puncak, hartanya banyak, digunakan sampai habis untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala tak
sampaikan salam tuan-tuan. Jibril pun tak lepas diri. Jibril pun kata, wa minni, dan daripada aku juga wahai Nabi, tolong sampaikan salam kepada dia, kepada Khadijah ini. Itu. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha, dan daripada dialah, daripada Khadijah lah Allah Taala rezekikan anak-anak. Iz harramani auladan nisa, waktu mana anak ni tak dapat daripada orang lain. Itu ini lebihnya Khadijah, menyebabkan kenapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sangat kepada Khadijah ini tuan-tuan. Dan dalam hadis ni bila disebut Jibril bagi tahu yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan bi baitin fil jannah. Baitin ini kalau menurut Imam An-Nawawi iaitu sebuah istana mahligai. Kita orang Melayu pun macam tu. Kalau kita nak kata rumah ni cantik sangatlah, macam kita tak kata macam banglo. Kita akan kata macam mahligai, macam istana. Istana ni nak cerita satu keadaan rumah di dunia ni yang paling cantik lah. Istana Pak Arab lagi lah tuan-tuan. Itu. Tapi kalau sebut kata baitin fil jannah, tak samalah baitin fil dunya. Kita duk sebut lah bila nak bayang sesuatu tentang jannah, syurga ni, boleh cerita je lah, boleh habak mai je lah, tapi tak boleh nak cerita real punya keadaan, tak tahu macam mana. Rasulullah pun bila cerita dekat kita, ceritakan keadaan syurga, takat tu je lah. Tapi last kali sebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatra ala qalbi bashar. Tak boleh nak cerita. Yang boleh cerita tu satu layer, satu level saja. Yang betul-betul punya payah nak cerita, tak boleh nak cerita. Sampai orang mudah kata man la yazub lam yadri lah. Orang tak rasa tak tahu. Tak ada siapa boleh rasa lagi. Maka Rasulullah dah rasa, nak cerita bagaimana rasa tu tak boleh. Cuma boleh bagi satu lapisan cerita kebaikan syurga tu gitu gini. Apa yang kita rasa macam nampak cantik, lebih cantik lagi daripada tu. Yang kita duk rasa duk imagine cantik, lebih cantik lagi daripada tu syurga. Bayangkan bagaimana bi baitin fil jannah, sebuah mahligai yang Allah Taala bagi pada Khadijah di syurga nanti ni. Allahu akbar. Itu bila Khadijah ni wafat dah lama dah pun. Rasulullah tetap sayang, rasa hormat tu tak pernah tinggal, tak pernah kurang. Sampai satu hari Khadijah, Aisyah kata apa? Ya banyak yang berlaku, bukan konflik. Satu ceritakan tentang Khadijah ini, Aisyah lah. Dia paling muda tuan-tuan. Kana ka'annaha lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Bila Rasulullah ini selalu bercerita tentang Khadijah tuan-tuan, Aisyah ni duk dengar aja. Aisyah dengar aja bila Nabi duk cerita tentang Khadijah ini. Yang tadi Aisyah dah kata dah yang dia lebih baik, tapi Nabi kata Khadijah lagi baik. Maknanya semuanya baik. Yang ni dia kata lagi, Khadijah kata lagi, ka'annaha lam yakun fid dunya imratun illa Khadijah. Seolah-olah dunia ni tak ada wanita lain ya. Rasulullah asyik sebut Khadijah aja. Kemudian Nabi jawab cantik punya, fayaqulu innaha kanat wa kanat. Khadijah ni begini keadaan baiknya wa kana li minha waladun, dan dengan Khadijah ini aku ada anak begini zuriat begini. Tapi Nabi tak pernah merendahkan isteri yang lain tuan-tuan, kan? Special isteri itu yang ni baik begini, yang ni baik begini, yang ni cukup dijaga. Sampaikan kalau kita nak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam keadaan sakit tenat pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling teruk, paling tenat sakitnya ketika mana 2 minggu lagi sebelum wafat. Ada yang kata 13 hari, takriban kita kata 12 minggu ni 2 minggu lah, 14 hari. Sakit yang luar biasa. Demamnya melebihi demam 2 manusia. Sampai dijerus air nak bagi sejuk untuk jumpa para sahabat. Sakit pun masih lagi rotit rumah para isteri ini. Sampai tak larat sangat, tak mampu sangat, Rasulullah minta izin untuk duduk di rumah salah seorang isteri, Aisyah radhiyallahu anha. Isteri lain izinkan. Minta izin tuan-tuan, padahal Rasulullah minta izin.
Sampai tahap macam tu keadilan yang Nabi buat ini. Orang kita yang ni dia tak mau nak ikut, dia cukup tahu kahwin 2, 3, 4 ni sunnah, yang gili adil yang tu dia tak berapa nak peduli. Dia sakit cari rumah hak ada aircon lah, hak sedap makan lah, hak tu lah. Contoh kita. Ini tuan-tuan kelebihan Khadijah binti Khuwailid yang kita sebut malam ni. Baru kita dapat tahu, kita tahu dah sebelum ni, tapi cerah lagi lah bila ada hadis yang cerita kelebihan kemuliaan Khadijah sampai ke tahap tu. Patut sampai wafat pun Rasulullah masih lagi terkenang-kenangkan Khadijah. Ini baru Khadijah tuan-tuan, sat lagi ramai lagi lah. Ada Saudah, ada Safiyah, ada Hafsah, ada Zainab, ada Ummu Salamah, masing-masing ada kelebihan sendiri isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang Allah angkat martabat mereka ini sebagai wanita-wanita orang-orang yang beriman, ummahatul mukminin. Setiap seorang ummul mukminin ini ada lebihnya masing-masing. Mulia mereka ini dengan latar belakang dengan sendiri. Aisyah dengan cerdiknya, Khadijah dengan perjuangan infak dia, Zainab dengan bijaksana dia. Masing-masing ada kelebihan sendiri. Jadi insya-Allah pertemuan kita yang akan datang, kita akan tengok pula isteri Rasulullah yang kedua, iaitu Saudah binti Jum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Cukup dulu sekadar itu untuk malam ini. Moga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita, ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatu muqarrabin. Wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.